Baik, ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Jadi apa dia? Ilmu ini adalah perhiasan buat ahlinya. Ahli ilmu, perhiasannya ilmu. Kata orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu akan dihiaskan kepadanya dengan al-waqar, dengan ketenangan, keizzahan, kemuliaan dan sebagainya. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Apa makna ni? Apa makna ini? Baik, yang kedua belah ni. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Disertakan mereka ni dengan para anbiya Allah Ta'ala. Di mana? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Ini saya ambil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala mengatakan, Syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat tu, no? Kita cuba tengok. Siapa yang bersaksi bahawa Allah itu Tuhan? Syahidallah annahu la ilaha illahu. Yang menyaksikan Allah itu Tuhan, yang pertama Allah sendiri. Huwa. Allah Ta'ala sendiri. Kemudian siapa? Wa malaikatuhu. Para malaikat Allah Ta'ala menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan. Yang ketiga siapa? Kelompok yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulul ilm disebut dalam satu ayat. Itu kata para ulama mufassirin mengatakan bahawa ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Baik, mana anbiya disebutkan dengan sifat yang sama, mana ulama disebutkan dengan sifat yang sama, iaitu ulul ilmi, maksud yang mempunyai ilmu. Ini sahibul ilm, pemilik ilmu, disebutkan dengan satu ayat. Ini kata para ulama, antaranya Maulana Syekh Muhammad Awamah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, di sini kata para mufassirin, kata mereka ini menunjukkan ketinggian para ulama, sehingga mereka disertakan sebutan tentang mereka dalam satu ayat, dan disifatkan mereka dengan sifat yang sama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ajib. Ini sifat yang sangat mulia, sehingga Allah Ta'ala meletakkan para ulama ini dalam satu sifatnya anbiya. Faham tak? Ini bukan sifat yang lekeh-lekeh. Karena itu kena muliakan ulama. Ulama bukan orang biasa, bukan kerana mereka yang mengangkat diri mereka sebagai ulama, tapi kerana Allah Ta'ala yang suruh kita muliakan mereka. Kerana itu saja. Kita tengok orang cium tangan tok guru, orang tua cium tangan orang muda. Kenapa orang tua boleh cium tangan orang muda? Kerana dia faham tentang masalah ilmu. Dan orang muda tadi pun yang dia dicium tangan dia tadi, dia pun kena faham juga. Kerana ini orang yang faham, dan saya pun bagi cium kerana untuk nak bagi saya pun ambil berkat dengan dia juga. Itu Maulana Syekh Abdul Rahim Badruddin Jad rahimahullah, guru saya. Dia pernah cerita kepada kami, dia kata pernah satu hari waktu ketika dia umur 10 tahun, dia dah boleh bercakap dah. Ayah dia ulama besar mazhab Maliki di Mesir. Dia di kawasan Aryaf, kampung. Satu hari dia kata dia naik khutbah, waktu nak turun ada seorang tua main nak cium tangan dia. Bila orang tua tu nak cium tangan dia, dia tarik tak bagi. Orang tua tu nak cium lagi, dia tarik tak bagi. Sampai orang tua tu menangis, teriak nak cium tangan. Tok guru, ni anak dia muda. Akhirnya dia tengok ke ayah dia. Ayah dia kata apa? Bagi cium. Dia pun cium, dia pun bagi. Akhirnya dia main jumpa ayah dia, dia tanya. Dia kata, ayah, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya? Sepatutnya saya yang cium tangan dia. Dia orang tua, saya orang muda. Nah, saya yang patut ambil berkat dia. Apa kata si ayah ni? Perkataan ni besar. Kata dia, wahai anakku, ni kata Syekh Badruddin Jad, dia cerita kat kami. Dia kata, ayah dia kata dekat dia, wahai anakku, kamu tidak tahu berkatnya di mana? Di tangan kamu kah? Di mulut dia kah? Faham? Kamu tak tahu berkat tu di mana satu? Di tangan kamu kah berkat tu, ataupun di mulutnya orang tua tadi? Dan kemungkinan kamu juga nak ambil berkatnya dia. Maka kamu biarkan dia cium tangan kamu. Bukan kamu kerana kamu sombong dan sebagainya, kerana kamu juga nak mengambil barakah yang ada pada mulut orang tua tersebut. Tuan-tuan. Tapi ada sebahagian masyayikh kita tawaduk, tarik tangan, tak bagi orang cium tangan dia. Saya pernah tarik nak cium tangan Syekh Amru Wardani hafizahullah ta'ala. Itu saya nak tarik tangan dia, nak cium, dia tarik tangan. Saya tarik lagi nak cium, tarik lagi tangan. Dalam Masjid Azhar, tarik lagi. Nah, dia kata, arju. Dia kata, saya harap jangan cium tangan saya. Saya kata, Maulana, al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Dia bagi arahan kat saya. Dia kata, jangan cium. Tak boleh.
Saya kata al-adab muqaddam 'ala al-ittiba' ya sayyidi. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Kata dia cium. Terus dia bagi cium pada waktu itu. Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Itu kaedah ulama. Itu disebut dalam adabnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Sayyidina Ali waktu ketika menulis perjanjian Hudaibiyah, dia tulis nama min Muhammad Rasulillah ila qaidil Quraisy. Tulis surat macam tu. Suhail bin Amr waktu tu tak Islam lagi. Dia datang, dia kata padam Rasulullah tu. Padam perkataan Rasulullah, letak Muhammad ibn Abdullah faqat. Cukup, dia kata. Apa Rasulullah? Dia kata kalau kami kata dia Rasulullah, buat apa kami main bincang? Kalau kami mengaku dia Rasulullah, nak bincang buat apa ni? Tak payah perbincangan. Samsing. Nah. Maka Rasulullah kata apa? Imhu. Padam, Nabi kata. Buang perkataan tadi. Tak mana perkataan Rasulullah tu tolong buang. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata tak. Sekali-kali tak akan buat ya Rasulullah. Nabi bagi arahan ni. Nabi kata padam. Kan tu arahan tu. Sayyidina Ali kata tak. Saya tak akan buat. Ni di sini para ulama keluarkan kaedah. Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Karena Sayyidina Ali tak mau padam karena beradab beliau dengan Rasulullah. Saya tak akan padam sekali-kali. Karena ini perkataan yang mulia. Nah. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul? Sayyidina Rasul tak marah Sayyidina Ali. Sayyidina Rasul tak kata, kan saya bagi arahan tu. Arahan Rasul kena buat. Mana boleh tinggal? Tak. Di baginda Nabi SAW tahu tentang ilmunya Sayyidina Ali dan faham dengan perkara tersebut. Sayyidina Rasul adalah khazinahnya. Dia punya tempat simpannya ilmu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Mana Rasulullah tu? Mana perkataannya? Sayyidina Ali tunjuk di tempat tersebut, Nabi sendiri yang padam dengan tangan Nabi SAW. Faham tuan? Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Jadi ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Habis. Okey, kita baca dua lagi, lepas tu kita berhenti. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Apa dia ni? Para ulama ini adalah seperti bintang yang gemerlapan. Mereka ni seperti bintang yang menunjukkan jalan. Yang mana mereka menerangi buat dua kegelapan. Apa dua kegelapan tersebut? Saya sebut pada bait yang seterusnya. Kejahilan, kezaliman dihapuskan. Dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Jadi para ulama, mereka ini akan menerangi dua kegelapan. Apa dia kegelapan yang pertama? Kegelapan jahil. Daripada jahil akan jadi ilmu, berilmu. Yang kedua kegelapan zalim. Akan jadi orang yang adil pada waktu tersebut. Daripada zalim jadi adil. Dihapuskan, dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Dan orang alim, dua musuh dia. Yang pertama orang jahil akan memusuhi orang alim. Sebab tu kalau kata kita mencintai para ulama, kita pun termasuk min zumratihim. Faham tuan? Kita termasuk di kalangan mereka. Akan bangkit nanti di akhirat bersama dengan mereka. Karena apa Nabi sebut dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia kasihi. Kita hanya kasih dengan ulama sahaja. Allah Ta'ala akan samakan kita dengan mereka di akhirat nanti. Walaupun kita tak jadi ulama. Hanya kerana cinta. Faham? Tapi kalau jauh daripada cinta kerana jahil, maka kita tak akan bersama dengan mereka. Karena Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita bersama dengan ulama, ulama tadi pula dia cinta dengan siapa? Dia cinta dengan gurunya. Gurunya bersambung-sambung sampai kepada Nabi SAW. Dan kesemua ulama sudah tentu mereka hati mereka dengan Rasulullah SAW. Maka siapa yang bersama dengan para ulama, mencintai mereka, bermakna mereka akan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Saya maksudkan ulama di sini, ulama maksudnya yang menguasai ilmu. Yang menguasai ilmu, yang takwa kepada Allah Ta'ala, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takutkan Allah hanya para ulama. Yang tu yang saya maksudkan dengan perkataan ulama tadi, iaitu yang orang-orang yang takutkan Allah dan juga orang-orang yang menguasai ilmu tersebut dengan khasyah kepada Allah Ta'ala. Takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maksud bagi ulama yang betul. Dan juga syaitan membenci mereka. InsyaAllah esok, bukan esok waktu duha, esok waktu duha kita akan sambung bacaan pada yang seterusnya. Tamhid, perkara asas yang diperlukan oleh penuntut ilmu, insyaAllah.